kita coba sikit tengok berkenaan dengan aliran ini sebagai aliran yang berbeza, sama-sama dalam kalangan Ahlul Hadis akan tapi aliran yang berbeza. Maka mazhab Hanbali adalah satu-satunya mazhab yang menghimpun fiqh dan akidah sekaligus. Kalau kita perhatikan tuan-tuan ya, mazhab Syafi'i dia adalah purely mazhab fiqh. Mazhab Hanafi purely mazhab fiqh. Begitu juga Maliki. Akan tapi Hanbali dia adalah mazhab fiqh dan akidah juga. Hal itu adalah karena mazhab Hanbali lahir selepas mihnah khalqil Quran. Apabila nama Imam Ahmad naik ke permukaan sebagai satu-satunya yang bertahan dalam mihnah, justru beliau menjadi orang nombor satu pada zaman itu. Nah, ramai kemudian kalangan berikutnya coba untuk melahirkan satu mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, oleh karena nuansa akidah begitu kuat selepas mihnah, kita boleh nampak bahwa akidah Hanbali adalah akidah aliran mazhab fiqh dan akidah sekaligus. Jadi ada seorang yang berakidah ni mazhabnya adalah Hanbali dan akidahnya adalah akidah Hanbali. Nah, Hanabila kemudian menjadi kumpulan majoriti di Baghdad selepas abad ke-3 Hijrah hingga abad ke-6 Hijrah. Pada masa itu mereka punya kuasa hebat untuk menekan kalangan-kalangan yang tidak setuju dengan mereka. Nanti kita akan tengok berlaku banyak polemik antara Asy'ariyah dan Hanabilah selalu menang di Baghdad sebab mereka punya kuasa, punya kedekatan dengan khalifah dan lain-lain sebagainya. Dan pegangan akidah mereka pernah dikritik oleh kalangan Hanabilah sendiri seperti Ibn Aqil ataupun Ibn Jauzi. Ibn Jauzi punya kitab yang mengkritik Abu Ya'la Al-Farra karena pendekatan yang menurut dia berbeza dengan yang sepatutnya dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kedua-dua orang ini tidak berjaya untuk membuat perubahan. Yang berlaku adalah dua-dua orang ini yang kena tekan. Ibn Aqil kena tekan, Ibn Jauzi pun kena tekan hingga ke akhir hayat dia. Nah, Hanabilah dan Asy'ariyah terus bersaing untuk mendapatkan legitimasi sebagai ahli sunnah sejati, terutamanya pada abad ke-5. Pada abad ke-5, Asy'ariyah baru naik, Hanabilah bertembung dengan Hanabilah. Dan kita boleh nampak kes-kes pertempuran antara dua aliran ini, seperti mana yang saya sebutkan di sini, mulai daripada 317 hingga abad ke-6 Hijrah. Terlalu banyak pertembungan berlaku antara Asy'ariyah dan Hanabilah. Bahkan hari ini, kita boleh nampak Hanabilah diwakili oleh Salafiyah, berbeza dengan Asy'ariyah ya dari aspek akidah, dan kita boleh nampak polemik yang masih berlanjutan di antara dua kumpulan tersebut. Nah, apabila aliran Asy'ariyah menjadi majoriti pada abad ke-6 dan ke-7 yang tadi saya sebutkan, kumpulan Hanabilah menjadi aliran minoriti di pelbagai negeri. Terutamanya adalah selepas Baghdad hancur oleh tentara Tatar, maka ramai ulama-ulama yang ada di Baghdad berpindah ke negeri yang lain. Begitu juga apabila pasukan Salib menghancurkan, menjajah Baitul Maqdis, ramai ulama Hanabilah dari Baitul Maqdis pindah ke Syam. That's why kita boleh nampak ulama-ulama Hanabilah yang terkenal, mereka Maqadisah. Contoh seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, mereka adalah ulama-ulama yang asalnya di Baitul Maqdis, kemudian melarikan diri selepas berlaku serangan tentara Salib. Dan mereka kemudian tinggal di kawasan Syam dan membentuk satu komuniti Hanabilah tersendiri. Sampai hari ini ada satu tempat bernama Salihiyah. Dia adalah kawasan yang dulunya ditempati oleh Hanabilah. Dan masih ada madrasah peninggalan, madrasah Hanbali yang ada di Syam nih. Ketika saya belajar di Syam, saya boleh nampak ini adalah Masjid Hanbali dan lain sebagainya. Dan tidak dinafikan kalangan tokoh Hanbali yang paling populer adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau antara orang yang paling berani menyuarakan akidah Hanbali di Syam, apabila Syam pada masa itu didominasi oleh akidah Asy'ari. Begitu juga beliau membawakan pandangan ini ke Mesir, padahal Mesir pada saat itu adalah majoriti Asy'ariyah, dan ini yang kemudian menciptakan polemik yang baru antara Asy'ariyah dengan Hanabilah.